simpan dalam file, mudah kita nak semak Okey. Kalau nak tunjuk pada pelawat yang datang, pilihlah mana satu. Nak tunjuk yang dalam automasi boleh, nak tunjuk dalam file pun boleh. Okey. Kemudian proses teknik catat alir. Okey. Ini proses teknik merujuk kepada bagaimana kita nak proses bahan-bahan yang diterima tadi. Okey, bermula daripada masuk ke dalam file, buat semakan stok, kemudian proses nak tampal kad kepada buku tersebut, nak chop, termasuklah chop muka surat rahsia, itu semua proses teknik. Nak proses CD, bagaimana nak tag CD tersebut, akan ditunjukkan di sini. Proses teknik, tunjukkan secara detail. Proses teknik ni juga ada diletakkan dekat dalam file kuasa. Dalam file kuasa pun ada proses teknik. Jadi benda yang sama boleh dimasukkan Okey. Kemudian meliputi PSS dan bilik-bilik rangkaian. Okey. Perolehan di PSS. Okey, bilik rangkaian ni kadang-kadang kita ada letakkan bahan juga. Okey, contoh bilik media. Kita letakkan CD-CD di sana. Okey, juga direkodkan sebagai perolehan bahan pusat sumber. Okey. Ada tanda soal kat situ, aset. Aset tanda soal. Kenapa aset boleh tak dimasukkan dalam ni? Okey. Sebab ini perolehan pusat sumber. Jadi bila sampai komputer pun masuk dekat pusat sumber. Bermakna itu pusat sumber punya. Ya betul, memang pusat sumber punya. Tetapi perikodan untuk barang-barang aset ini ada tempat yang khasnya. Okey, rujuk kepada pegawai aset sekolah. 607/1/6 perolehan secara sumbangan hadiah. Okey, semua perolehan yang diterima sama ada bahan bercetak atau bukan bercetak. Yang ini kadang-kadang perpustakaan negeri ada beri. Daripada BSTP, bahan bacaan tambahan. Ada sekolah yang terima baru-baru ni, sekolah menengah. Okey, pun boleh masukkan sebagai sumbangan juga. Nak masuk dekat perolehan yang tadi pun boleh, nak masuk sumbangan pun boleh kalau daripada BSTP tu Okey. Kemudian sumbangan daripada YB, sumbangan daripada orang perseorangan, PSS tak cukup buku, PIBG sumbang, cikgu-cikgu minta murid bawa seorang satu buku untuk disumbangkan kepada sekolah, masukkan dalam ini sebagai sumbangan. Okey, seterusnya adalah surat menyurat permohonan dan penerimaan. Apabila sebut sumbangan, ada yang datang terus, kita tak minta pun dia datang. Tapi ada yang dimohon. Okey, semua surat-surat sumbangan tu penting Okey. Kemudian akuan penerimaan. Okey, akuan penerimaan ni perkara yang paling penting sekali dalam ni. Okey. Sebabnya kalaulah akuan penerimaan ni tak ada, okey, apakah bukti itu adalah sumbangan? Orang boleh petikai Okey, jadi akuan penerimaan ni penting sangat. Okey. Dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Apa yang cikgu rasa sesuai yang berkaitan boleh masukkan ke dalam file ini. Okey, termasuklah jika cikgu ada laporan nak buat laporan bergambar, terima sumbangan pun boleh masuk dalam ni. Itu sebagai dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 607/1/7 pelupusan bahan pusat sumber. Okey, pelupusan yang ada sini tadi pun ada pelupusan juga. Tadi rekod pelupusan, sekarang pelupusan. Dua benda yang sama, nampak sama tapi berbeza. Okey. Dalam pelupusan pusat sumber, okey, bila nak buat pelupusan ada jawatan kuasa juga. Okey, sebabnya cikgu nak semak satu-satu, GPM nak semak satu-satu, nak buat keputusan agak susah. Okey, apabila kita telah senaraikan buku-buku yang nak dilupus, ini cadangan GPM sendiri nak lupuskan buku. Kemudian
bawa ke mesyuarat jawatankuasa. Okey, kalau jawatankuasa rasa buku tu berapa nak lupus lagi, kan? Kalau ada yang koyak tu, baikilah. Okey, terpaksa akur dengan jawatankuasa. Okey, jadi baikilah. Okey, kalau setuju nak lupus, setujulah. Bermakna tanggungjawab cikgu ringanlah. Okey, sebab persetujuan daripada jawatankuasa. Kemudian mesyuarat. Jawatankuasa pelupusan ada mesyuarat. Kalau bermesyuarat dan tak ada apa nak dilupuskan, just cakap je lah dalam mesyuarat tersebut tiada pelupusan perlu dibuat. Okey. Asalkan mesyuarat tu ada, dan mesyuarat ni cikgu tak perlulah buat mesyuarat khas untuk ni. Cikgu boleh masukkan dalam mesyuarat pusat sumber. Nanti minitnya letak di sana dan letak di sini juga. Jalan dua mesyuarat dalam satu waktu. Kemudian laporan. Okey, laporan bila kita dah buat pelupusan adalah laporan. Okey, laporan secara bertulis, ke mana dilupuskan, caranya bagaimana, dihantar ke mana, cara pelupusan, sama ada sumbangan kepada sekolah ke apa ke, macam itulah Okey. Dan dokumen berkaitan yang lain. Dokumen berkaitan ni boleh merujuk kepada resit-resit. Okey, contoh bila cikgu lupuskan buku, kadang-kadang dapat duit. Dapat duit daripada jual buku kepada syarikat yang pelupusan tu. Okey, bolehlah masuk juga sebagai resit dokumen berkaitan. Ini file yang terakhir, file ke-8. Pengurusan Nadi Ilmu Amalan Membaca Nilam. Saya pun bila tengok kepada file ni, saya rasa ada benda yang lebih besar daripada nilam ni. Okey, contohnya adalah program galakan membaca. Nilam ni duduk bawah galakan membaca. Tetapi sekarang ni file galakan membaca tak ada. File nilam pula ada. Okey, jangan confuse cikgu ya. Okey, untuk galakan membaca boleh duduk bawah kurikulum. Tapi di PSS fokus kepada nilam Sebab galakan membaca tu bukan kerja PSS orang. Galakan membaca kerja semua orang. Orang yang paling bertanggungjawab dalam galakan membaca ni adalah 31 lah. Okey, GPM hanya sebagai penyelaras saja. Okey, jadi GPM bolehlah fokus kepada pengurusan Nadi Ilmu Amalan Membaca pada nilam Okey, apa yang perlu ada dalam nilam ni? File nilam. Pertama sekali jawatankuasa nilam. Okey, kita tengok banyak file, semuanya jawatankuasa. Okey, penting jawatankuasa ni. Kalau tak ada jawatankuasa, penat nak buat seorang-seorang. Jadi cikgu cubalah work smart di sekolah, gunakan power yang ada untuk wujudkan jawatankuasa tu, gunalah jawatankuasa yang ada. Ringan sikit kerja. Surat lantikan kepada jawatankuasa nilam tersebut, senarai tugas. Apa yang perlu dilaksanakan oleh jawatankuasa. Okey, contoh, cikgu sebagai GPM dan cikgu ada penyelaras nilam. Penyelaras nilam tu lantik daripada kalangan cikgu-cikgu yang lain. Okey, senaraikan tugas. Apakah tugas yang sepatut dibuat oleh cikgu tersebut? Inilah dia senarai tugas. Okey, kemudian mesyuarat. Surat panggilan, minit, maklum balas, masukkan. Kertas kerja program. Okey, kertas kerja program ni, cikgu tengok di sekolah cikgu nilam ni tak menggalakkan. Bacaan nilam tahun lepas sikit saja. Tahun sebelum pun sikit saja. Tak sampai pun 100% murid terlibat dengan nilam. Ada murid yang langsung tak buat nilam. Okey, jadi sekarang ni apa tindakan cikgu yang perlu buat? Buat aktiviti lah. Okey, sama ada nak buat aktiviti membaca, resensi buku, minggu nilam. Kemudian setiap pagi perhimpunan nak suruh budak resensi buku di hadapan setiap hari Isnin. Itu sebagai selama setahun program tu. Datang kertas kerja juga. Kan banyak projek tu. Barulah nampak kerja GPM tu banyak. Okey. Kertas program ni khas untuk yang berkaitan dengan membaca sahaja dan
dihubungkaitkan dengan nilam. Okay. Dan seterusnya, data, record, analisis. Okey, data ni adalah data nilam. Untuk makluman cikgu-cikgu, nilam sebelum ini kita pakai buku kan, pakai buku nilam, budak record. Okey, buku tersebut boleh dapat daripada BTPN. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan perkeliling tahun lepas, bulan Ogos, 5 Ogos, menyatakan bahawa cikgu-cikgu bebas untuk rekod nilam dengan cara apa sekalipun, dengan alasan untuk meringankan beban kerja cikgu. Jadi buku yang sepatutnya yang kita guna sebelum ni dah tak dikeluarkan lagi sebab bercanggah dengan perkeliling. Okay, jadi sekarang ni sekolah bebas. Nak guna kertas boleh, nak guna kad boleh, nak guna sistem online boleh, nak guna Google Form boleh, banyak cara lah. Okay, terpulang pada cikgu, cuma apabila data diminta, cikgu boleh tunjukkan. Janganlah guna macam-macam tapi data tak ada. Buatlah cara apa sekalipun, data complete. Okay. Kemudian record. Okay, data dengan record tu benda yang sama lah. Okay. Dan analisis. Analisis ni boleh buat setiap bulan, boleh buat setiap 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Okay. Sehingga kini SSTP belum kutip lagi data nilam daripada sekolah, dan akan berlaku dalam masa terdekat ni lah. Selewatnya bulan 10 tu akan kutip data nilam daripada sekolah. Template akan diberi, just cikgu isi saja nanti. Okay. Kemudian data nilam tersebut, okay, kalau cikgu pernah tengok yang perkeliling sebelum ni, okay, bahagian-bahagian, okay, sekarang ni simple, tak macam dulu. Sebelum ni ada IQ nilam. Apa ni, 1.0, nak 1 ke atas kan, 1 ke bawah tak memuaskan. Okay. Jadi sekarang ni tak ada IQ nilam, sekarang ni direct saja. Jumlah buku, jumlah muka surat, jumlah buku bahasa Melayu, jumlah buku bahasa Inggeris, lain-lain bahasa. Fiction, bukan fiction. Dan tambah satu lagi, yang mana belum buat, tambah satu lagi ni, bahan bacaan digital. Okay, tambah satu kolom di tepi, di hujung pun boleh, bahan bacaan digital. Okay, merujuk kepada bahan digital yang dibaca oleh murid. Sama ada bahan buku atau bukan buku tapi secara digital. Okay, yang itu masukkan dalam record juga. Sebabnya saya bimbang pihak atasan nak maklumat tentang bahan digital murid. Jadi kita masukkanlah, standby saja, standby. Okay. Kemudian apakah yang dimasukkan sebagai bahan digital? Okay, bahan digital ini merujuk kepada apa yang dibaca pada komputer, yang dibaca pada telefon, tab. Semuanya secara digital, tak ada kertas. Okay. Dan sekiranya murid print bahan tadi ke dalam kertas dan dibaca, itu tidak dikira sebagai bahan digital lagi. Sifatnya telah berubah. Okay. Itu sajalah, mudah. Laporan nilam ni dengan analisis tu samalah. Keluarkan analisis, itulah laporan. Benda yang sama. Tak perlulah cikgu nak buat laporan-laporan lain. Cukup dengan analisis saja untuk nilam ini. Okay. Untuk program perlukan laporan. Okay, untuk analisis tak perlu laporan, data tak perlu laporan, untuk program perlukan laporan. Okay. Kemudian salinan sijil. Salinan sijil ni masukkanlah murid dalam sekolah cikgu buat satu majlis bacaan terbanyak nilam murid, bacaan terbanyak nilam guru, anugerah-anugerah untuk murid. Salinan-salinan tu letakkan dalam ini. Okay. Dan sekiranya murid menyertai pertandingan di luar sekolah,
tokoh nilam daerah, tokoh nilam zon. Kalau dahulu PKG, sekarang saya tak pasti ada ke tak lagi. Okay, kalau tokoh nilam daerah, masukkan CJ murid tu. Tokoh nilam negeri, masukkan salinannya. Okey, kita jawab soalan pula cikgu. Dah habis semua 8 file saya sebutkan. Okey, kita jawab soalan, tengok apa yang cikgu nak tanya. Okey, satu lagi. Tak nampak slide. Itu bila tu? Dah okey dah. Okey. Tak nampak slide. Okey, program yang tidak memberansangkan perlu buat kajian tindakan untuk penambahbaikan seperti program nilam. Ya, cikgu, betul. Sebenar-benarnya sepatutnya lah sebelum melaksanakan program, dia mesti bermula dengan kajian dulu. Bermula dengan kajian. Maksud kajian ni, apa yang kita nak perlukan di sekolah tersebut. Okey. Murid kurang membaca. Apa program nak buat? Apa nak atasi? Okay. Murid tak datang PSS. Apa kita nak buat? Itu kita panggil sebagai program yang berdasarkan kajian. Okay. Seelok-eloknya setiap tahun PSS buat satu kajian. Setiap tahun. Okey. Kadang-kadang kita dah nampak dah apa nak buat. Contohnya macam PSS. Tengok kawan sebelah punya sekolah. PSS. Ada sudut apa ni? Ada, kita panggil cafeteria. Bukan cafeteria. Panggil apa tu? Sudut yang boleh makan minum tu lah. Okey. PSS 21 kan? 21 nak buka kedai runcit dalam tu. Okey. Tengok jiran sebelah ada, cantiknya sudut kafe dia. Sudut kafe. So cikgu pun nak buat. Tak payahlah terus buat. Jangan buat lagi. Buat kajian dulu. Just saja je lah on paper, buat syarat je kan. Nanti buat soal selidik kepada murid akan jawab. Okey. Cikgu tanya, adakah PSS ceria? Cikgu pun jawab, tidak. Adakah PSS, adakah anda suka ke PSS? Pun tidak. Dapatlah dapatannya nanti. Apa yang perlu kita buat? Okey, itu kajian. Okey, kemudian buku nilam kosong di sekolah saya masih banyak. Bolehkah murid guna? Cikgu, boleh. Cikgu nak guna buku nilam yang lama, boleh guna di sekolah. Kalau sekolah cikgu nak buat buku nilam baru pun, terpulang pada cikgu. Sebabnya, dalam perkembangan kementerian, dia kata cikgu bebas nak guna cara apa. Gunalah. Nak guna kalkulator pun boleh. Kalau tahu cara guna. Okey. Pakailah apa saja. Nak pakai buku lama, pakai. Nanti nak photostat buku tu, nak pakai lagi. Sebab di BTPN dah tak ada lagi dah. Cikgu nak pakai. Photostat lah berapa banyak cikgu nak pakai. Okey, terpulang pada sekolah. Okey. Kemudian sudut santai. Okey, sudut santai. Saya rasa semua orang maklum sudut santai tu buatlah, letaklah permainan ke apa ke di sudut santai. Kemudian login Google Classroom, buat latihan online. Google Form dan tonton YouTube, adakah dikira rekod bahan digital? Okey. Boleh dikira sebagai bacaan nilam digital. Dia boleh dikira. Sebab nilam digital ni tidak semestinya baca saja. Kalau dia tengok, katalah dia tengok National Geographic kan, dia dapat ilmu daripada situ. Itu pun nilam. Tak semesti yang dibaca, yang ditonton pun boleh. Kalau latihan, contoh latihan pula. Okey. Cikgu bagi kerja rumah dekat murid. Bentuk latihan. Itu tak dikira sebagai nilam. Itu latihan sekolah, bukan sebagai nilam. Sama dengan buku teks juga. Adakah buku teks boleh kira sebagai nilam? Buku teks tak boleh dikira sebagai nilam. Ingat tu, jangan pula nanti murid baca petikan buku teks, dia catat nilam. Buku teks tak boleh. Okey. Bahagian aktiviti dalam nilam perlu ada bukti ke? Okey. Sekarang ini tak memerlukan bukti untuk latihan. Cukup sekadar cikgu nyatakan di kolom tersebut budak buat apa? Okey, menyanyi.
budak bersajak, budak bercerita, melukis. Itu saja. Tak ada bukti. Kalau nak bukti, itu dalaman sekolah cikgu saja. Okey, kemudian samalah rumusan pun sama. Itu dalaman sekolah cikgu saja. Kami tak tengok pun kat sini. Okey. E-book bahan digital juga ke? Ya, e-book adalah bahan digital. Sebabnya dibaca dalam device, dibaca dalam peranti. Tapi kalau di print, bawa keluar, itu bukan e-book. Okey? Kandungan fail putih rasmi nak simpan tahun semasa. Boleh ke? Rasmi nak simpan tahun semasa. Saya kurang jelas. Tahun semasa tu maksudnya apa? Adakah bahannya bahan tahun semasa? Katalah baru ada terima surat. Bulan 7 terima surat. Okey, dan bulan 7 sekarang baru nak bermulanya file ni. Lepas taklimat ni tak buka file. Okey, file baru. Okey, sekiranya yang sebelum ini belum dimasukkan dalam file, belum dicatat mana-mana, okey, masukkan saja. Tak semestinya tahun semasa. Tahun sebelum pun boleh, tahun semasa pun boleh. Okey, sementara cikgu fikir apa nak tanya tu, saya nak cakap sikit tentang apa yang berlaku sebelum-sebelum ni. Okey, baru-baru ni saya ada minta cikgu-cikgu untuk jadi smart team smart team GPM. Okey, tujuan smart team tersebut adalah kita nak bergerak secara aktif dalam negeri dan dalam daerah. PSS ni kalau boleh kita nak angkat setinggi-tinggi mungkin. Jadi saya akan manfaatkan kemahiran-kemahiran yang ada pada cikgu, minat yang ada pada cikgu, komitmen yang ada pada cikgu untuk kita angkat negeri kita lebih tinggi lah. Okay, jadi itu tujuan smart team. Sebelum ni tak ada kan? Sebelum ni semua bergerak sendiri. Okay, lepas ni kita bergerak dengan smart team atas kapasiti Persatuan Pusat Sumber Negeri. Okay. Kemudian saya juga ada minta baru ni data asas PSS. Data asas PSS tersebut sangat penting untuk saya tahu berapa orang guru yang telah dilantik, berapa orang yang belum dilantik, adakah sekolah cukup buku, nisbah sampai ke tak sampai. Okey, sebabnya BSTP ada bekalkan buku kadang-kala, jadi saya perlu pilih sekolah yang kurang buku lah untuk dapat bantuan buku baru. Okey, sekolah yang ditujukan adalah sekolah yang tidak capai nisbah buku. Sebagai contoh, untuk sekolah rendah nisbahnya 1:15. Jika kurang daripada 1:15 bermakna buku sekolah tak cukup. Untuk sekolah menengah 1:20. Kurang daripada itu bermakna sekolah tak cukup buku. Okey, saya akan utamakan sekolah yang paling sedikit nisbahnya. Okey, sekolah untuk bantuan buku sekolah menengah sekarang ini sedang berjalan. Untuk sekolah rendah akan tak lama lagi. Okey, kita cuba laju sikit, dah 2 jam. Apa ni, betul tak ada syarat kena 3 tahun terakhir untuk file? Tak ada syarat cikgu. Tak ada syarat. Terpulang pada cikgu nak letak yang mana. Sebab ada sekolah yang dah pun ada file sebelum ni, file putih. Kalau macam tu nak korek balik 3 tahun, dah jadi nombor file tu berbeza. Jadi tak apa. Tak ada syarat Okey. Sekolah saya guna file dalam Google Drive termasuk file PSS. Masuk tahun kedua dah. Nak teruskan atau buka file kertas juga? Ya, file kertas wajib buka. Itu arahan kementerian. File kertas itu rasmi cikgu, perlu disimpan pejabat sekolah. Ya betul. Terima kasih CM9. Nur Saridatul Husna. Okey, thumb up. Terima kasih. Kesian cikgu nak balik rumah kan? Dah 5:30. Okey, jadi ada apa-apa cikgu nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, saya rasa mungkin kita boleh sudahi majlis kita ni. Last, dalam kiraan 5, 1, 2, 3, 4,
5. Okey, kalau tak ada apa-apa cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Pihak USTP, terima kasih banyak-banyak kerana menyertai. Lepas ni bolehlah bantu sekolah untuk guide dan yang lain semua saya tak dapat nak sebutkan nama semua. Cikgu Nur Hafizah, terima kasih. Cikgu Kumar, terima kasih atas soalan. Okey. Jadi saya selesaikan majlis kita. Semoga kita berjumpa lagi untuk masa akan datang. Untuk GPM Smart Team, mohon cikgu-cikgu masuk dalam grup tersebut daftar. Okey. Kemudian grup Telegram, kalau ada kawan-kawan cikgu yang belum masuk, masukkan juga sebab kalau boleh saya nak biar maklumat sampai menyeluruh. Okey, sekian daripada saya. Link download nanti saya bagi dekat dalam grup dekat dalam YouTube pun saya akan masukkan juga. Okey. Jadi selesai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati memandu. Assalamualaikum.